Lintas langsung dari Sarawak. Hari ini kita akan bersama Abang Muasili Abang Samad. Silakan. Terima kasih Miza di Angkasa Puri. 3 lelaki telah ditahan bagi membantu siasatan berhubung pembunuhan seorang ahli perniagaan yang ditembak pada jarak dekat di sebuah restoran makan laut di Jalan Lanang, Sibu malam tadi. Menurut Ketua Polis Sibu, ACP Muhammad Kamal Kordi, ketika kejadian mangsa yang dikenali sebagai Teng Mung Bing bersama 6 orang lain baru sahaja selesai menikmati makan malam sebelum ditembak oleh suspek yang menaiki kenderaan pacuan 4 roda. Mangsa kemudiannya dikejarkan ke hospital namun dipercayai meninggal dunia ketika dalam perjalanan. Sementara itu, rakan mangsa seorang wanita warga China mengalami kecederaan di bahagian tangan dan dilaporkan dalam keadaan stabil. Dalam pada itu, pihak polis akan meneliti rakaman kamera lita tertutup di restoran itu yang kini menjadi viral di media sosial untuk membantu siasatan. Kes akan disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Kerajaan Persekutuan akan menyegerakan pelaksanaan projek tebatan banjir bernilai 30 juta ringgit untuk mengatasi masalah banjir kilat di Bandaraya Miri. Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Datuk Seri Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, kementerian memberi keutamaan kepada kawasan Miri yang sering dilanda banjir kilat berdasarkan rekod dan kajian yang telah dibuat. Ini termasuklah kawasan Piasau Garden, Taman Perumahan Eco Park, Piasau Utara dan Kampung Luak. Beliau berharap projek itu dapat dilaksanakan secepat mungkin pada awal tahun ini agar dapat diguna pakai sebelum penghujung tahun 2016 bagi mengatasi masalah penduduk. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas sesi taklimat rancangan tebatan banjir RTB Miri di Miri. Katanya kerajaan telah meluluskan peruntukan 100 juta ringgit bagi projek RTB Miri untuk dilaksanakan dalam rancangan Malaysia ke-11 bagi mengatasi limpahan air Sungai Baram ke Bandaraya Miri. Bagaimanapun, katanya keadaan itu tidak kritikal berikutan masalah limpahan air yang berlaku di Miri disebabkan oleh banjir kilat dan bukan kerana air pasang tinggi. Sebenarnya itu, projek RTB Miri akan dilaksanakan kemudian bergantung kepada keperluan dan peruntukan semasa. Pada sesi itu, beliau turut membuat lawatan ke Piasau Utara Miri bagi mengenal pasti kaedah pelaksanaan yang sesuai untuk mengatasi masalah banjir di kawasan terlibat. Usaha turun padang kerajaan melalui program Sejiwa Senada dilihat amat relevan dalam memberi pendedahan kepada rakyat mengenai agenda dan dasar kerajaan terus kepada rakyat. Menteri Muda Perhubungan Datuk Lee Kim Shin memberitahu program ini juga menjadi medan untuk rakyat mendapatkan maklumat terkini dan tepat mengenai perkhidmatan daripada agensi kerajaan dan swasta di Sarawak. Kita berharap dengan adanya roadshow dan pemameran seperti ini, rakyat jelata akan lebih memahami berhubung dengan pelbagai rancangan dan juga pelbagai perkhidmatan yang terdapat di negeri Sarawak ini. Beliau ditemui selepas merasmikan pentas rakyat sempena program Sejiwa Senada 2016 di Padang Majlis Bandaraya Miri malam tadi. Beliau turut menyertai lebih 10,000 pengunjung menyaksikan pelbagai persembahan termasuk nyanyian dan pertandingan Ratu Cantik serta acara bermukun oleh Radio Televisyen Malaysia yang disiarkan secara langsung menerusi siaran perkhidmatan Melayu Sarawak FM. Program penutupan malam ini akan dirasmikan oleh Menteri Perumahan Datuk Amar Abang Johari Tun Abang Haji Openg. Hari terakhir Sejiwa Senada di Miri, orang ramai masih lagi membanjiri Padang Majlis Bandaraya Miri dengan kehadiran pengunjung yang di luar jangkaan. Untuk perkembangan di lokasi, kita terus sahaja bersama Noriza Jao. Silakan. Terima kasih Abang Mosili di Studio B RTM Kuching. Jabatan Tanah dan Survey antara agensi yang mengambil bahagian dalam program Turun Padang, agensi kerajaan dan swasta dalam mendekati rakyat. Di sini orang ramai boleh mendapatkan maklumat dan info mengenai perkhidmatan yang ditawarkan. Bersama saya ketika ini, Encik Unus bin Tambi, penguasa tanah dan survey bahagian Miri. Apakah perkhidmatan yang ditawarkan oleh pihak Jabatan Tanah dan Survey? Okey, Jabatan Tanah dan Survey adalah agensi pemudah pembangunan dan menyediakan banyak perkhidmatan. Antara perkhidmatannya ialah pembangunan tanah kerajaan, pembangunan tanah untuk pembangunan, RAL ataupun Renewal of Land Lease dan penyukatan
NCR New Initiative ataupun penyukatan inisiatif baru Tanah Hak Adat Bumi Putera. Apa yang ingin saya highlight pada hari ini ialah tentang penyukatan baru Tanah Hak Adat Bumi Putera, iaitu kerjasama antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri, di mana target ataupun sasaran Kerajaan Persekutuan Kerajaan Negeri dari 2010 hingga 2015 adalah 700,000 hektar. Tetapi Jabatan Tanah dan Survey Sarawak telah berjaya menyukat sehingga 732,000 hektar, iaitu 2,000 hektar melebihi sasaran. Dan saya menyeru kepada rakyat Sarawak yang ada tanah NCR supaya sertailah program NCR New Initiative penyukatan baru ini. Boleh Tuan kongsikan kepada kami antara aktiviti menarik yang diadakan di sini untuk pengunjung? Antara aktiviti menarik yang kita sediakan untuk pengunjung iaitu sukan rakyat, di mana Land Survey telah diamanahkan untuk menjalankan sukan rakyat, antaranya adalah tarik tali, futsal iaitu shoot on target, dan netball iaitu shoot on ring, di mana ketiga-tiga acara ini telah mendapat sambutan yang amat menggalakkan daripada pengunjung kita pada hari ini. Petang tadi berlangsungnya sukan rakyat yang telah diadakan sempena program Sejiwa Senada dengan penyertaan dari masyarakat sekitar Bandaraya Miri. Antara sukan yang diadakan termasuklah pertandingan futsal dan juga tarik tali yang menjadi tumpuan pengunjung petang tadi. Ini antara reaksi pengunjung yang sempat kami rakam sekitar program Sejiwa Senada. Terima kasih Nurul Jau di Miri. Berita seterusnya. Bandar Sibu kini sudah bersedia menjadi lokasi kedua penganjuran program Sejiwa Senada tahun 2016 yang akan berlangsung pada 15 hingga 17 Januari nanti. Program yang akan diadakan di dataran Bandar Sibu itu menyasarkan kira-kira 20,000 pengunjung hadir ke program itu nanti. Menurut Residen Bahagian Sibu, Hee Chang Kim, uruserta penganjuran kini sedang melakukan persiapan akhir untuk program tersebut. Akan turun padan dalam masa 3 hari untuk memaparkan perkhidmatan-perkhidmatan kerajaan negeri. Pelbagai aktiviti menarik akan diadakan sepanjang 3 hari penganjuran program itu yang akan melibatkan segenap lapisan masyarakat dan peringkat umur. Ini termasuk aktiviti rekreasi, pelbagai pertandingan, pameran, jualan, seminar pendidikan dan kepimpinan, pentas rakyat dan juga e-peraduan. Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Adnan Sata menjangka akan merasmikan program itu pada 16 Januari. Hee Chang Kim memberitahu pemberita selepas melakukan flag off konvoi Sejiwa Senada Big Bike Ride di dataran Sibu pagi tadi. 100 buah motosikal berkuasa tinggi menyertai konvoi tersebut yang bertujuan mempromosikan program itu di Sibu. Program Shine Fest Danceathon in Sarawak Empowering Women, anjuran bersama Purple Lily dan OurYouth.my telah diadakan di Kuching malam tadi. Program itu bertujuan untuk mengumpul dana bagi membiayai aktiviti Purple Lily, iaitu sebuah organisasi bukan kerajaan yang memperkasakan kedudukan wanita dalam masyarakat melalui pelbagai program latihan berasaskan aspek sosial, pendidikan dan kewangan. Ia dirasmikan oleh Menteri Kebajikan Wanita dan Pembangunan Keluarga, Datuk Hajah Fatimah Abdullah malam tadi. Datuk Hajah Fatimah dalam ucapannya berkata program tarian sebegini bukan sahaja dapat menggalakkan aktiviti sihat, malah dapat memupuk semangat beramal dan sukarelawan dalam kalangan masyarakat setempat. Beliau berharap program tersebut diteruskan kerana sambutan yang sangat menggalakkan daripada orang ramai. Lebih daripada 150 orang terdiri daripada orang awam dan kumpulan-kumpulan tarian dari sekitar Kuching terlibat dalam program tersebut. Setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk lintas langsung Nasional 5 petang ini. Berita seterusnya bersama Mirza di Angkasa Puri.